A'udzu billahi samil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumaat, Sayyidul Ayyam. Dan hari ini dah masuk 15 Ramadan. Maknanya separuh sudah kita dalam bulan Ramadan. InsyaAllah pada malam ini kita solat tarawih akan memulakan kunut. Dan bersamaan hari ini 8 Mei 2020. InsyaAllah. Saya nak ambil sedikit daripada hadis Matan Arba'in berhubung tentang hadis yang kedua, riwayat Muslim. Jadi untuk kita kepahaman yang boleh dipahamkan oleh orang-orang awam supaya memahami tentang kedudukan iman, kedudukan Islam. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW dalam hadis ini menyatakan, tengah duduk berwirid di masjid bersama Umar bin Khattab dan beberapa sahabat. Kemudian datanglah malaikat Jibril AS mendekati Rasulullah SAW. Bada'an Umar radhiyallahu an. Aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah SAW zata yaumin istala alaina rajulun syadidun bayadin. Jadi ketika Rasulullah SAW duduk, datanglah malaikat Jibril AS dengan berpakaian putih, bersih. Ketika itu sahabat pun tak kenal siapa dia. Ya, hanya berjumpa dengan Rasulullah SAW, dia maka duduk iftiras. Duduk iftiras iaitu bertemu dengan lutut Rasulullah SAW. Rasulullah dia berwirid, dia dalam duduk iftiras. Kita tak tahan duduk iftiras lama-lama. Ya. Jadi kita biasa duduk bersila, duduk iftiras. Maka lutut Jibril itu bertemu dengan lutut Rasulullah. Tangan Jibril memegang peha Rasulullah. Ada pertanyaannya. Ya, apa tanyaannya di sini? Wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asjada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fa'idhaihi wa qala ya Muhammad akhbarni, abarkan kepadaku anil Islam. Dia kata, abarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab tentang Islam itu ialah, pertama ada 5 perkara rukun Islam. 5 perkara. Pertama, asy-syahadah ilallah, pengakuan kepada Allah Ta'ala. Ya. Bila ditanya, pertama dia kata akhbartul Islam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasulullah menjelaskan wa tuqimas shalah, mendirikan sembahyang 5 waktu. 5 waktu sembahyang mesti ditunaikan. Itu rukun Islam. Yang ketiga iaitu waktu tiaz zakah, mengeluarkan zakat. Ini sekarang zakat fitrah, ya, keluarkan zakat fitrah. Zakat dia ada zakat fitrah, zakat perniagaan, businessman, lagi zakat hasil ataupun zakat pertanian. Ni pendapatan. Itu juga kenakan zakat, ya. Zakat simpanan, zakat emas, zakat perak, banyak lagi ya tentang zakat. Maka yang ketiganya wa tasumu ma Ramadan, puasa bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu, ya tadi puasa Ramadan bagi orang mampu ialah menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Ini pertanyaan. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW. Ya,
Faqala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusuddiquhu. Qala. Maka Jibril lepas tanya yang 5 perkara tadi, lalu Jibril bertanya dengan Rasulullah tentang iman. Apa dia? Pertanyaan. Fa akhbirni ya anil iman. Bagi tahu bagiku tentang iman. Ini pula diceritakan dalam kitab yang disusun, dikarang oleh Syed Ibrahim, mantan mufti Sabah ya, Syed Ibrahim, iaitu dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah pun ada juga. Dan ada lagi dalam kitab yang lain. Ini dalam hadis matan Arba'in ya, yang disusun oleh Syekh Mustafa ya. Baik. Daripada Imam An-Nawawi dari hadis dia, akhbarni anil iman. Faqala an tu'mina billah. Jawab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abarkan tentang iman. Rasulullah menjawab, beriman pada Allah. Wa malaikatih, beriman kepada para malaikat. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah, Al-Quranul Karim. Kitab. Apa kitab? Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Kemudian wa rusulih wal yaumil akhir, iaitu mempercayai pada hari kemudian. Wal yaumil akhir ya. Percaya pada rasulnya dan percaya kepada hari kemudian, iaitu hari akan datangnya hari kiamat. Wa tu'minu bil qadri wa khairihi wa syarrihi. Jadi inilah yang ditanya. 6 perkara dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kena wajib percaya kepada Allah. Adanya Allah. Di mana pun kita duduk, Allah ada. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Bila kau sembah Allah, maka kamu mesti yakin Allah ada pada kita. Ya. Percaya kepada malaikat. Ya, malaikat yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada malaikat rahmat, ada malaikat penyambut nyawa, Jibril, Israel, Mikail, Israfil. Yalah. 10 malaikat itu kita wajib ingat 10 malaikat. Jangan tak ingat 10 malaikat. Yalah, daripada malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Kita tak tersusun pun tak apa, asal kita ingat. Malaikat menjaga kubur siapa? Mungkar, Nakir. Menjaga neraka siapa? Malik. Menjaga syurga, malaikat Ridwan. Ya, bawa rezeki. Siapa? Mikail. Meniup sangkakala, Israfil. Malaikat-malaikat ni kena kita tahu. Bila kita beriman pada Allah, 6 perkara kita mesti ada asas pada kita. 6 perkara. Ni kena belajarlah. Jangan duduk diam aja. Ni bagi untuk orang-orang awam. Orang yang arif dan mengetahui itu tak ada masalah. Ya tak? Yang belajar di sekolah-sekolah agama tak ada masalah. Ni orang yang sambil lewa. Sebab hari ini kita lihat iman tak kokoh. Betul. Ramadan ni nampak. Solat Ramadan, puasa Ramadan ramai orang buat, alhamdulillah. Tapi sembahyang tak buat. Apa guna? 5 perkara. Rukun iman tu, rukun Islam tu. Jadi kita kena ingat. Yang pertama kita kena jaga keyakinan kita tauhid pada Allah. Yang kedua solat kita. Sebab solat ni penting. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyanglah mencegah daripada perkara keji dan munkar. Kalau kita tak sembahyang macam mana? Ni. Sebab inilah Ramadan juga satu tarbiyah untuk mendidik diri kita, mentarbiyah diri kita supaya kita jadi orang yang jujur dengan amanah Allah untuk mendirikan ibadah solat. Ya, dalam Ramadan kita puasa kita jujur, alhamdulillah kita tak makan satu hari. Tak sanggup. Ramai anak-anak muda yang berpuasa, alhamdulillah, syukur. Tapi solatnya lintang pukang lagi. Kita kena jagalah solat kita. Sebab itu yang jatuh kedua dah. Jatuh kedua kena jaga. Ya. Jadi ini yang ditanya oleh
malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Jadi iman tadi percaya. Baik. Setelah itu, apa pertanyaan yang ketiga? Ma makna ihsan? Pertanyaan yang ketiga. Ma makna ihsan? Tanya lagi. Fa akhbirni anisa'ati mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Faqala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amanatu rabbataha wa antara khufatal huratal adah ri'a as-sa'i yatatawwaluna fil bunyan. Jadi inilah pertanyaan. Yang ketiga pertanyaan pertama, apa makna ihsan? Perihal iman dan ditanya, ya, ditanyakan oleh Rasulullah SAW, iaitu menerusi pertanyaan terus, ya, daripada baginda Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Maka yang demikian lalu ditanya apa makna ihsan? Ihsan. Ma makna ihsan? Dijawab oleh Rasulullah SAW, ihsan itu bahawa apabila kau menyembah Allah, kau sembahyang, kau mesti ada rasa bahawa Allah ada melihat kamu. Seolah-olah engkau melihatnya, tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat engkau. Ni kita rasa bahawa kita sembahyang itu diperhatikan oleh Allah dan malaikat. Allah berhati. Akhirnya ia bertanya pula menerusi pertanyaan lagi, maka habarkan dari hal bila berlakunya kiamat. Maka Rasulullah SAW dengan budi bicaranya, dia kata orang yang bertanya itu lebih tahu daripada orang yang ditanya. Inilah lemah lembutnya Rasulullah SAW. Dia tak kata kau lah lebih tahu. Tak. Dia, orang yang bertanya itu lebih arif dan orang yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Maka setelah itu malaikat Jibril pun meninggalkan baginda Rasulullah SAW. Jadi itulah intipati pertanyaan malaikat Jibril dalam hadis ini, dan banyak lagi huraian. Hanya kita ambil kesimpulan daripada hadis ini, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim, ya. Maka ada lagi Bukhari meriwayatkan daripada hadis yang lain yang daripada sanadnya iaitu Abi Hurairah, tapi ini sanadnya daripada sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini jadi kita ingatlah bahawa hadis ini memberi satu penerangan untuk kita bahawa kita kena laksanakan rukun setelah kita mengaku beriman pada Allah Taala. Yang penting intipati dalam kehidupan kita hari-hari rukun Islam. Rukun Islam yang 5. Kita dapat laksanakan 4 syukur alhamdulillah. Yang kelima itu tengok keadaan, keuangannya. Macam sekarang nak pergi Mekah belum tahu lagi. Wangnya ada, keadaan pula. Ya. Sebab itulah aman sentosanya. Semua ni berbalik kepada sebab. Jadi itulah. Jadi kita benda ni kena, ilmu ni kita kena pelajari, kena kita faham, ya, pada orang awam lah. Dia pelajari. Sebab itu sembahyang ini merupakan tanggungjawab. Wajib, tak boleh tidak. Kita sembah itu dapat rukhsah Allah. Islam ni mudah dalam melaksanakan ibadah untuk menghadap diri pada Allah. Rukun Islam yang kedua tu sembahyang tu. Kita tak dapat sembahyang berdiri. Ada rukhsahnya, kemudahan. Sembahyang dengan duduk. Tak boleh kita sembahyang dengan duduk. Kita sembahyang, ya, secara berbaring. Sehingga kan saat kita nak meninggal dunia, selagi kita ada minda, pemikiran kita, wajib sembahyang. Wajib sembahyang. Sebab inilah tanggungjawab kita. Jangan sampai tak sembahyang. Kita puasa, tapi sembahyang tidak. No. Puasanya lara. Rugi. Sehingga nanti suatu ketika, kalau kita bertaubat, kita menunaikan ibadah, qada balik semua, barulah diberikan pahala puasa itu. Itulah sebab kita kena faham dalam melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan ini. Bukan kita tak nak. Sebab itu orang yang beribadah hatinya seronok, tenang, jiwanya lah, tak ada masalah apa.
Jadilah perkongsian pada pagi ini supaya kita lebih faham tentang peribadatan kita untuk mengabdikan diri pada Allah. Jadi 3 perkara yang ditanya oleh malaikat Jibril, makna Islam, makna iman dan makna ihsan. Ihsan inilah artinya jiwa kita rasa Allah sentiasa ada. Walaupun Allah tidak nampak dilihat oleh panca indera, tapi mata hati kita tahu Allah tu ada. Jadi itulah sebabnya bila kita tak melakukan ibadah solat, tak melakukan ibadah, nak melakukan mungkar, kita ingat Allah. Jadi itulah jadi perisai untuk kehidupan kita. Kita ada Allah. Kita ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh memberi syafaat kita. Hari ini Jumaat, saya ingatkan balik, hari Jumaat jangan lupa ada hadis yang terlalu, kita baca selawat kepada baginda dan ahli keluarga dia 100 kali. 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak kira lah pagi, tengah hari, petang. 100 kali dalam hadis yang sahih yang telah lalu, iaitu kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat syafaat baginda dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhirah. Setakat itu perkongsian kita pada pagi ini. Yang baik daripada Allah, mana kekurangan saya memohon maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.